Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk Keruntuhan Akhlak Umat Islam di Malaysia pada masa kini. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan nama-nama ahli kumpulan. Nama saya Ashira Najwa binti Zamri, CB230221, Siti Idrina Umairah binti Mak Jamil, CB230036, Siti Aisyah binti Muhammad Haris, CB230227, Intan Maya Kamela binti Jamil, CB230058, Putri Umi Umairah binti Henry Jeffrey, CB230177, Nur Marini Aina binti Marlizan, CB230048, Nur Alia Husna binti Muhammad Asri, CB230230, Nur Haslina binti Dawid, AP230445, Nur Ainin Sofia binti Khairuddin, AP230027, dan Nur Kamalia Adila binti Muhammad Khaizir, AP230021. Okey, untuk pendahuluan, seperti yang kita tahu, di dalam Malaysia terdapat pelbagai agama, bangsa dan etnik. Majoritinya ialah Melayu dan Islam. Isu keruntuhan akhlak dalam kalangan umat Islam di Malaysia mencetuskan kebimbangan yang serius. Keruntuhan akhlak atau penurunan dalam nilai-nilai moral dan tingkah laku yang baik merupakan satu cabaran yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia. Oleh itu, dalam memahami dan menangani isu ini, pendekatan yang komprehensif melibatkan pelbagai pihak yang penting untuk memastikan nilai-nilai moral dan akhlak ini terus dipelihara dan dikembangkan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang etnik dan agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Marini Aina binti Marlizan, CB230048. Saya akan menerangkan tentang latar belakang kajian di mana konflik keruntuhan akhlak umat Islam di Malaysia pada masa kini merupakan salah satu konflik dunia antarabangsa. Kajian ini telah membuktikan bahawa niat untuk mencuba sesuatu yang baru di mana mereka tidak pernah melakukannya menjadikan salah satu punca utama remaja pada masa kini mudah terjebak dengan masalah sosial. Selain itu, kajian ini turut membuktikan ciri-ciri yang muncul dengan peratusan yang paling tinggi adalah perubahan ketika mereka berkembang melalui masa remaja dari segi usia, idea dan juga situasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, faktor berlakunya keruntuhan akhlak. Yang pertama, penyalahgunaan media sosial. Media sosial digunakan untuk membangkit dan mempengaruhi sikap serta tingkah laku perkara yang tidak baik dalam kehidupan. Ia bertujuan negatif yang boleh membawa keburukan seperti fitnah, kemusnahan, memaki, menghina, membangkitkan isu perkauman dan resis. Seterusnya, faktor kemerosotan moral, iaitu penjajahan pemikiran dan pendominasian budaya barat secara berterusan terhadap seluruh warga dunia melalui wahana globalisasi, imperialisme budaya yang terlibat dalam pelbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah, sumpah maram, rogol dan lain-lain berbanding masyarakat bukan Islam. Assalamualaikum, nama saya Intan Maya Kamela binti Jamil. Nombor matrik saya CV230058. Hari ini saya nak bentangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian ada 3, iaitu yang pertama ialah mengkaji tahap persedaran akhlak dalam kalangan masyarakat Islam melalui penggunaan media sosial pada masa kini. Yang kedua ialah mencadangkan cara untuk masyarakat Islam menaruhkan nilai-nilai akhlak di dalam diri masing-masing. Yang ketiga ialah mengenal pasti peranan masyarakat Islam yang amat penting untuk memupuk akhlak yang baik apabila kehidupan telah dipengaruhi oleh media sosial. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Umi Umairah binti Henry Jeffrey. Nama matrik CP230177. Jadi saya akan bercakap tentang kepentingan kajian. Tujuan kajian atau penelitian memiliki banyak kepentingan dan manfaat.
baik bagi individu maupun masyarakat secara umum. Jadi media sosial memiliki peranan yang ketara dalam membentuk akhlak baik secara positif maupun negatif. Dengan media sosial, ianya dapat membantu masyarakat di negara ini mempunyai pemahaman yang lebih mendalam dalam sesuatu perkara. Kepentingan yang dapat diperoleh dalam kajian ini ialah dapat menilai tahap kesedaran akhlak dalam kalangan masyarakat Islam melalui penggunaan media sosial. Media sosial dapat menjadi saluran efektif untuk menyebarkan informasi mengenai nilai-nilai akhlak Islam. Ia dapat membantu diri kita supaya tidak terjebak daripada gejala negatif melalui penyalahgunaan media sosial yang boleh menjejaskan kesejahteraan hidup. Masyarakat lebih cenderung untuk berdiskusi dan berkongsi pendapat mengenai isu-isu akhlak melalui media sosial. Seterusnya, konten yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak Islam di media sosial boleh memberikan panduan dan inspirasi kepada masyarakat. Ya, kepentingan kajian ini juga dapat menyedarkan masyarakat bahawa peranan masyarakat Islam amat penting untuk memupuk akhlak yang baik. Selain diri sendiri, ibu bapa dan masyarakat juga perlu memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku akhlak anak-anak. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan peranan yang penting. Hal ini dapat diberikan tumpuan kepada remaja yang berada di universiti seperti kita tanpa pengawasan daripada ibu bapa. Rakan maupun sahabat yang baik akan memupuk akhlak yang baik untuk setiap individu. Selain itu, persekitaran juga perlu dititik beratkan masyarakat. Perlu jauhi perkara yang akan menjerumuskan diri ke arah yang tidak baik. Jadi, untuk kepentingan kajian yang terakhir, iaitu cara bagi masyarakat Islam untuk menerapkan nilai-nilai akhlak dalam diri masing-masing, ialah dengan cara sudah tentu daripada didikan dan dorongan ibu bapa, dan pihak bertanggungjawab juga perlu mengadakan kempen dan inisiatif sosial untuk masyarakat kita, di kalangan masyarakat, serta menanam semangat cintakan nilai-nilai baik dalam kehidupan. Jadi, itu sahaja daripada saya untuk kepentingan kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami adalah melalui metodologi kuantitatif, iaitu Google Form. Metodologi ini mengandungi 4 bahagian, iaitu yang pertama adalah jenis dan bina. Daripada 52 orang responden, terdapat 41 orang perempuan dan 11 orang lelaki yang telah menjawab soalan ini. Yang kedua adalah jenis umur. Majoriti responden yang menjawab soalan ini dalam kalangan 18 hingga 20 tahun. Tahap kesedaran akhlak dalam kalangan masyarakat Islam melalui penggunaan media massa pada masa kini, daripada 45 orang daripada 52 orang bersetuju bahawa media sosial menjadi saluran efektif untuk menyebarkan informasi mengenai nilai-nilai akhlak Islam. Seterusnya, peranan yang patut dilakukan oleh masyarakat Islam dalam memupuk akhlak yang baik. 47 orang responden bersetuju bahawa ibu bapa memainkan peranan penting mengenai akhlak anak-anak. Dan itu cara bagi masyarakat Islam untuk menerapkan nilai-nilai akhlak di dalam diri masing-masing adalah ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Oleh itu, majoriti responden bersetuju bahawa didikan dan dorongan daripada ibu bapa adalah cara yang paling berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Aisyah binti Umar Haris. Nombor kad matrik CB230227. So, saya akan membuat kesimpulan untuk tajuk ini. Kesimpulannya adalah keruntuhan akhlak ini merupakan salah satu ancaman yang besar kerana ia memberi impak dengan melahirkan masyarakat yang tidak bertamadun. Jadi, semua pihak haruslah memainkan peranan dalam sama-sama bertanggungjawab untuk mengatasi isu ini. Kita sendiri boleh melakukan sesuatu dengan menerapkan nilai-nilai yang positif di dalam diri, kerana ini sekaligus dapat membantu mengurangkan masalah keruntuhan akhlak ini. Dengan adanya ilmu di dada, sudah pasti kita kuasai pelbagai bidang.
Diharapkan dengan kajian ini dapatlah memberi beberapa pendedahan kepada setiap lapisan masyarakat mengenai kepentingan akhlak dalam umat Islam yang harus dipelihara demi maruah diri, keluarga, negara dan juga agama. Saya juga ada mengambil sepotong ayat daripada internet yang mengatakan bahawa tidak ada guna akal jika tidak berilmu, tidak ada guna ilmu jika tidak berakhlak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mahukah kalian aku kabarkan tentang orang yang paling aku suka dari kalian dan pada hari kiamat tempat duduknya paling rapat dengan aku?" Para sahabat semuanya diam, maka baginda mengulang ayat itu 2 hingga 3 kali. Akhirnya mereka menjawab, "Mahu wahai Rasulullah." Baginda bersabda, iaitu orang yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad 6447. Okey, untuk penghargaan, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi di atas limpah kurnianya dan hidayahnya kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Seinfinity penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah untuk kursus ini, Dr. Intan Farhana binti Safarudin sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Akhir kata, kami mengharapkan pembentangan ini dapat memberi manfaat kepada kami dan juga rakan-rakan sekalian. Segala kesilapan dan kekurangan diharap mendapat teguran yang membina. Sekian pembentangan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik. Bukan berlalu pergi mencari yang lebih baik. Sekian, terima kasih.